Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كاد الحليم أن يكون نبيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضبكم الله عليكم. قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت. رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan keji lagi mengucapkan perkataan-perkataan keji. Juga tidak menyukai orang yang terpekik terlolong di pasar-pasar. Hadis seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa satu hari ada seorang Yahudi datang jumpa Rasulullah lalu di depan Nabi SAW. Kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum, iaitu kebinasaan ataupun kematian ke atas kamu. Maka Aisyah radhiyallahu anha jawab dengan serta-merta, Wa'alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Ke atas kamu juga kebinasaan, kematian itu, dan laknat Allah, kemurkaan Allah dan lain-lain. Maka Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kenapa? Tenang wahai Aisyah, kenapa jawab macam tu? Dua perkara yang kita nak belajar daripada hadis ni. Yang pertama adalah, adakah boleh kita mengucap salam atau menjawab salam kepada salam yang diucapkan oleh orang bukan Islam? Itu pertama. Yang kedua, mengapa Nabi SAW melarang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk menjawab sedemikian? Kita selalu dengar kata kalau orang kafir kita jangan sebut Assalamualaikum, sebut Assalamualaikum. Sebenarnya itu yang Nabi larang. Itu yang Nabi larang. Tak boleh sebut Assalamualaikum. Itu yang Nabi larang sebenarnya. Tak boleh jawab. Tak boleh sebut kebinasaan ke atas kamu, tak dibenarkan sebut dalam Islam. Maka apakah kita yang boleh kita sebut? Nanti saya bagi tahu. Yang pertama, ucapan kita salam kepada orang kafir boleh ke tak boleh? Allah Subhanahu wa taala sebut ayat Quran yang saya bacakan tadi dalam surah Furqan, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba kepada Rahman, bila mereka berhadapan dengan orang jahil iaitu orang kafir, mereka ucap salam kepada mereka. Tu kata, aku tak, la nabtaghil jahilin, maksudnya aku tak mau berbalah dengan kamu, hanya ucapan salam untuk kamu. Dan dalam ayat lain Allah kata, salamun alaikum la nabtaghil jahilin fasfah anhum wa qul salam. Jangan bergaduh dengan mereka, kata salam dia. Salam dalam bahasa Arab ni ada banyak makna. Assalam membawa makna rahmat, assalam membawa makna keberkatan, assalam membawa makna keislaman, assalam membawa makna keselamatan, assalam membawa makna
keamanan. Jadi yang tak boleh adalah doa rahmat untuk mereka, untuk orang kafir. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Yang tak boleh adalah doakan keampunan untuk orang musyrik. Nabi kata Nabi pun tak boleh doa, orang beriman pun tak boleh doa. Dan yang Nabi Ibrahim doa, waghfir li abi innahu kana minadh dhallin, ya Allah ampunilah ayahku, dia sesat, itu pun dia dah rujuk balik. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Bila mana Nabi Ibrahim dah tahu bahawa ayahnya adalah musuh Allah, maka dia kata, ya Allah, aku bari, aku bebas daripada perkara ini. Maksudnya aku tak minta pengampunan untuknya. Tetapi adakah kita dilarang untuk memberi salam ataupun menjawab salam? Tak ada larangan. Kita cuma tak boleh doakan keampunan, doakan rahmat, tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak boleh. Assalamualaikum tak apa, Salamun alaikum tak apa. Dia bagi salam, Assalamualaikum waalaikumsalam, tak apa, tak ada masalah. Allah sendiri kata bahkan ucap salam. Yang tak boleh hanya adalah doa untuk dia. Doa untuk dia, ya Allah bagilah rahmat kepada dia, keberkatan, sedangkan dia adalah musuh Allah. Bila falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Bila Nabi Ibrahim Allah tegur, Allah kata mana boleh, sedangkan dia belum beriman lagi, tak boleh doa untuk dia. Maka Nabi Ibrahim minta maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Nuh AS doa, kan? Nabi Nuh AS kata Nabi Nuh AS dia macam kecewa bila mana anak dan isteri dia tenggelam. Anak dia tenggelam. Ketika itu anak dan isteri dia tenggelam, dan ketika itu dia berdoa, ya Allah, dia kata, bukankah anak aku ni daripada keluarga aku? Allah kata, innahu laysa min ahlik, anak kamu ni bukan keluarga kamu, innahu amalun ghairu salih, kerana amalan dia tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Jangan minta sesuatu daripada aku perkara yang kamu tidak tahu, kamu akan sesat. Maksudnya itu bukan kerja kamu, itu tugas aku yang pilih, sama ada daripada keluarga kamu ke tidak ke. Bila Nabi doa untuk Abu Talib, Allah turunkan ayat, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Walaupun mereka tu keluarga kerabat kamu, orang kamu sayang, tak boleh doa ampunan untuk mereka. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sayang seorang nabi, kan, kepada ayah dia, kepada bapa saudara dia, kepada umat dia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam doa juga. Tapi Allah bila turun larangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti daripada berdoa. Sehingga musuh yang nyata seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, yang semua kita tahu dia punya attack tu kepada peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia kata sepatutnya saya jadi ketua, bukan Rasulullah. Jadi dia memang tak boleh terima hakikat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua kepada kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Dia kata sepatutnya akulah paling senior. Jadi attack dalam peperangan Banu Mustalik, dia fitnah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Bila kami sampai Madinah nanti, dia kata, kami akan halau mereka-mereka yang hina ni keluar. Iaitu dia refer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang hina. Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah Munafiqun, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ada seorang sahabat yang sampaikan berita ini kepada Rasulullah. Dia datang, dia kata, Rasulullah dengar cakap budak kecil itu, dia tahu apa? Dia kata, aku bersumpah bahawa aku memang beriman kepadamu wahai Rasulullah. Allah kata, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah dah bagi tahu Rasulullah terang-terangan dia adalah munafik dan dia penipu. Idza ja'akal munafiqun, Nabi Allah dah bagi tahu terang-terangan dah, kata dia munafik, bukan Islam. Tapi Nabi SAW tak buat apa. Bila sampai ke Madinah, anak dia yang keluar, dia kata, izinkan aku penggal kepala ayahku. Nabi kata, jangan buat sedemikian. Umar radhiyallahu anhu kata, izinkan. Dia kata, perintahlah Abbad bin Bishr untuk penggal kepala dia, sebab dia telah kata dia nak halau Rasulullah keluar daripada Madinah. Nabi kata, jangan wahai Umar. Sehinggalah satu hari Nabi SAW sedang minum air, anak dia datang, anak kepada Abdullah bin Ubay datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata, bagilah aku bekas minuman kau yang sedikit itu, yang baki itu. Nabi kata, nak buat apa? Dia kata, nak bagi kepada ayah aku. Mana tahu dia minum
dan masuk nur iman dalam hati dia, Nabi kata nak ambil lah. Sedangkan dia fitnah isteri Nabi berzina, dia fitnah yang surah Nur turun, subhanaka hadza buhtanun azim, dia fitnah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah dalam satu peperangan dengan Banu Qainuqa dia pernah pergi pegang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia nak bunuh Nabi dengan pedang Nabi, begitu sekali depan Nabi. Dia paksa Nabi untuk bebaskan mereka, Yahudi di Madinah tu. Pun Nabi tak buat apa-apa. Maka anak dia pergi bagi kepada ayah dia. Ayah dia kata, apa ni? Dia kata ni, anak dia kata ni air bekas minum Rasulullah. Dia kata, kau bawa lah air kencing, siapa aku minum? Bekas minum Nabi, aku takkan minum. Kemudian bila ayah dia meninggal dunia, Abdullah bin Ubay datang lagi sekali, ya Rasulullah, bagilah rida. Kita nak buat apa? Kita nak kebumikan ayah saya, mana tahu Allah ampunkan. Kita nak ambil. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, solatkan jenazah ayah saya. Nabi pergi maju ke depan. Umar radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, munafik. Nabi kata, tak ada larangan lagi. Masa tu baru turun ayat, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kau minta ampun untuk mereka ataupun tidak, Allah tak akan ampunkan mereka. Kau minta ampun walaupun 70 kali pun Allah tak akan ampunkan. Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, kalaulah Allah kata mintalah ampun 70 kali untuk dia, baru aku akan ampunkan, nescaya aku solatkan 70 kali ke atas dia supaya Allah ampunkan. Sayang Nabi. Kemudian barulah turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri, tak boleh solat lagi ke atas mereka. Barulah Nabi berhenti daripada solatkan jenazah mereka. Sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, sampai Nabi tak sanggup lihat mereka terbakar dalam api neraka. Nabi nak doa, Nabi nak minta ampun untuk mereka, tapi Allah larang. Hadis kita baca tadi, bila dia datang, dia kata kepada Rasulullah, Assalamualaikum, kebinasaan untuk kamu. Aisyah pun marah lah. Dia kata, apa cakap macam tu? Dia kata, Waalaikum, ke atas kamu pun kebinasaan, ke atas kamu laknat Allah, ke atas kamu kemurkaan Allah. Nabi kata, bertenang, jangan cakap macam tu. Maka Aisyah kata, Nabi kata, berlembutlah, jangan berkeras dan jangan mengungkapkan kata-kata yang buruk daripada mulut kamu. Dengan siapa? Dengan orang kafir tu, Yahudi yang maki Nabi, yang doakan kebinasan. Nabi kata, Aisyah kata, ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang dia cakap tadi? Maksudnya Aisyah ingat Nabi tak dengar. Dia kata, Assalamualaikum, kebinasaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Aisyah, engkau tak dengar ke apa aku cakap ni? Kau tak dengar ke apa yang aku sedang cakap ni? Rasulullah mestilah sudah pasti lebih mengetahui. Maka Nabi kata, doa dia untuk kamu tak ada apa, Allah tak terima, tapi doa kamu untuk dia Allah akan terima. Nak bagi tahu begitu sayang Nabi. Nabi tak nak kalau doa Aisyah Allah binasakan dia. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan yang kelahiran dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Perkara ini yang kita kena belajar. Imam Bukhari rahmatullah alaihi diasingkan hadis-hadis berkenaan dengan adab saja dalam kitab asing yang diberikan nama Adabul Mufrad. Dan saya sendiri pilih untuk mengajar kitab ni kerana ini sahaja yang missing dalam kehidupan kita. Demi Allah, kalau ini kita dapat, kita ni semua ahli syurga. Semua ahli syurga. Nabi kata kepada Mu'adz bin Jabal, nak tak aku ajar kamu satu perkara yang dengannya kamu akan dapat kebaikan dunia dan akhirat? Nabi tak cakap apa. Nabi pegang lidah, Nabi kata ni, jaga ni, jaga ini. Nah, sebab tu saya mengajar, mana tahu saya tak dapat amal tuan-tuan, amal saya pun dapat tu masuk syurga. Saja yang sebab tu kita kena belajar tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan pun untuk penyempurnaan akhlak yang mulia. Tu Nabi suruh Aisyah, maksudnya maafkan, tak payah jawab. Kita belajar, maksudnya saya selalu dengar kata, kalau ada orang kafir jawab apa, ucap assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Tuan-tuan perempuan, ini perkara yang salah. Yang kita belajar mesti daripada sirah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada yang kita dengar-dengar macam tu. Bahkan kalau diucap salam, kita jawab waalaikumsalam, dah habis cerita. Boleh jawab salam. Saya dah baca banyak ayat, tak ada larangan tentang jawab salam. Yang larangan adalah untuk doa ampunan untuk mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu, semua tak boleh. Waalaikumsalam, dah habis. Cukup sampai situ saja. Boleh jawab salam. Kadang saya pun lagi satu perkara yang saya tak faham ialah, kan kita ni kadang
Banyak kita berpelajaran tinggi sangat sampai pelajaran itu pun mengelirukan kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa beza Assalamualaikum dengan salam sejahtera tu? Sama saja makna dia, tak ada beza. Itulah maksud Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera, dua-dua membawa makna yang sama. Malam Lailatul Qadar, malam tu Lailah tu malam juga kan, sepatutnya kita sebut malam Qadar ataupun Lailatul Qadar, sama kan. Ini sama saja sebenarnya. Oh, sebab ada orang kafir, jadi tuan-tuan saya tak boleh ucap salam, tapi saya ucap salam. Tapi saya letak sejahtera belakang tu, kira okey lah. Sama saja tuan-tuan, itulah Assalamualaikum, salam sejahtera. Sama. Jadi pelajaran tinggi sangat sampai kita pun keliru dengan apa yang kita cakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu untuk tidak doakan kehancuran mereka. Tuan-tuan kena ingat satu perkara yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kemusnahan, kehancuran adalah semua yang berkaitan dengan agama, bukan dengan peribadi ataupun keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana ada orang menghina Nabi maka Nabi kata dah, aku tak boleh tahan lagi dah. Bahkan orang datang menghina Nabi, Nabi kata duduk, biar dia cakap apa, bagi dia habis cakap. Nabi tak bagi sesiapa pun ambil tindakan atas tu. Umar kata da'ani adrib unuqa, biar aku penggal kau. Nabi kata duduk. Bekadal halimu in yakuna nabiyya, seorang yang tidak balas keburukan dengan keburukan ni, sedikit lagi nak hampir kedudukan dia seperti seorang nabi. Duduk, Nabi kata jangan balas. Nabi ajar mereka. Tetapi kalau ada orang yang menghina agama, mengkhianat agama, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam balas. Seperti Wahsy, dia bunuh Sayyidina Hamzah, peperangan dah habis, dia dah lari, maksudnya dia dah balik Fatah Mekah, dia lari ke Taif. Ada orang bagi tahu kepada Wahsy, kau lari sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan maafkan kau kalau kau pergi, maksudnya kau masuk Islam, dia Nabi akan maafkan. Sebab dia, Wahsy ini, dia tak bunuh Hamzah, bapa saudara Nabi, kerana dia punya kebencian, dan bukan kebencian dia terhadap agama. Dia adalah hamba kepada Jubair bin Mut'im, yang Jubair kata kalau engkau bunuh Hamzah, aku akan merdekakan kamu. Dia pun dia kata untuk kemerdekaan aku saja aku pergi bunuh, dia tak tahu apa pun, tak ada kena-mengena pun. Jadi dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi cuma tanya bagaimana kamu bunuh Hamzah. Bila dia cerita panjang lebar, Nabi cuma kata pergilah daripada depan mata aku, jangan tunjuk muka kepada aku lagi. Tapi Nabi tak balas. Nabi boleh balas, kata engkau dah bunuh bapa saudara Nabi ni, jadi aku akan bunuh engkau balik. Itulah. Tapi sebab itu kena mengena dengan Rasulullah, dia tak payah. Sebab tu bila mereka fitnah keluarga Nabi, Nabi kata tak payah balas apa-apa. Umar dah kata bunuh dia, Nabi kata jangan bunuh dia, biar. Itu. Dan Nabi didik sampai para sahabat ni, mereka dah hadam dengan perkara tu dan mereka mula amal dengan perkara tu. Bila Khawarij mereka kepung rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, bunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman di Madinah, dan tentera mereka berada di rumah mereka, di kawasan mereka. Orang tu datang berluar, kau nak bunuh mereka tu senang-senang saja. Sayyidina Uthman kata, aku tak nak aku yang mulakan pembunuhan, pergaduhan sesama Islam. Jangan dengan aku mulanya perkara tu, jangan. Mereka banyak kali kata, mereka pujuk kata benarkan kami, sekarang juga kami halau mereka, kami bunuh mereka. Uthman kata jangan sampai akhir. Sayyidina Uthman halau semua orang keluar. Pagi itu mereka datang, orang Islam ni bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman boleh dia datang letak orang, kata aku ni Amirul Mukminin, kau nak bunuh aku boleh letak orang security guard. Dia kata tak payah, kita pergi. Malam tu diminta semua orang keluar. Sebelum tu dimimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sayyidina Uthman, wahai Uthman, besok kau berbukalah puasa dengan aku nanti. Maka besok pagi malam tu dia makan sahur, dan dia kata kepada semua sahabat yang jaga dia, keluar pergi daripada sini. Dan pagi itu dia baca Quran, dan mereka datang serang dia dan bunuh dia. Dia tak buat apa-apa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bila mana tentera yang diutuskan oleh Yazid datang ke Madinah, di mana dia telah bunuh ribuan orang Islam di Madinah,
bila mereka cuba nak bunuh dia, dia kata la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak. Dia kata kalau kamu nak bunuh aku sekalipun aku tak akan bunuh kamu. Inni akhafullah rabbal alamin. Dia baca ayat yang mana anak Nabi Adam AS baca. Kenapa? Kerana mereka belajar daripada Rasulullah. Tapi kalau perkara itu berkaitan dengan agama, baru mereka bangun perang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam satu peperangan, dia dah jatuhkan musuh ludah kepada muka dia. Dia kata bangun balik. Musuh tu kata kau boleh bunuh aku, bunuh je, kenapa panggil aku bangun? Dia kata kalau aku bunuh kau tadi, aku bunuh atas kebencian, kerana kau ludah kepada wajah aku, bukan atas dasar agama. Bukan atas dasar agama. Sebab tu peperangan aku adalah untuk agama saja. Li'alai kalimatillah. Bukan kerana engkau menghina aku, bukan kerana itu. Kalau engkau hinakan aku maafkan kau. Sebab itu Rasulullah SAW ajar, kau benci aku maafkan. Kau kutuk aku pun aku maafkan. Kalau aku yang kau cakap buruk, tak apalah, aku maafkan. Tapi kalau agama Allah, kau menentang agama Allah, aku akan perang kamu. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah. Yahudi itu datang, dia kutuk Rasulullah SAW, kata maafkan dia. Itulah pada Fatah Mekah, bila mereka datang, Nabi kata tak ada apa-apa, la tasriba alaikumul yawm. Seperti mana Nabi Yusuf kata kepada abang-abang dia, itulah yang aku cakap, yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampunkan kamu semua. Maka semua orang masuk Islam. Hindun, bapa saudara Nabi, bila dibunuh, dia kunyah hati, limpa, dia kunyah, nak menghina. Sebab Hamzah radhiyallahu anhu bunuh ayah dia, Ar-Rabi'ah, kan? Jadi dia tak boleh terima hakikat tu. Maka dia, tapi Rasulullah dia masuk Islam, Nabi kata maafkan. Semua Nabi maafkan. Mereka pernah buat macam-macam dengan Rasulullah SAW, Nabi kata maafkan. Tak ada apa-apa. La tasriba alaikumul yawm. Tapi kalau kena mengena dengan agama, mereka menghalang agama dan mereka menentang agama Allah dan mereka menentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti mana Allah turunkan, maka Nabi kata perangi mereka sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah jihad. Bukan kerana mereka menghina Rasulullah SAW, tak ada. Dia kata memang kehidupan kami ni kena berikan untuk agama Allah, maksudnya kena tahan penghinaan, kena tahan semua, barulah dapat syurga. Ada satu syariah berlaku, saya bagi tahu tadi, para sahabat dapat didikan Nabi sehingga mereka hadam dan mereka mula praktikkan perkara itu. Dalam satu syariah ni adalah peperangan yang Nabi tak menyertai. Kalau Nabi menyertai, ulama berikan nama Ghazwa. Dalam tu Nabi lantik Khalid bin Walid sebagai komando. Abdul Rahman bin Auf ada dalam jemaah tu. Sampai ke satu tempat, mereka tak tahu yang datang tu siapa. Mereka ingat penyamun, mereka tak tahu kata yang datang tu sahabat Rasulullah. Maka mereka keluarkan pedang semua. Maka Khalid bin Walid kata serang mereka. Tapi bila sampai dekat, mereka kata ingatkan penyamun, rupanya ini adalah sahabat Nabi SAW. Maka mereka kata sabakna. Dalam bahasa mereka dulu, mereka tak tahu nak cakap bagaimana masuk Islam. Sebab bila mana orang di Mekah masuk Islam, orang akan kata mereka ni dah jadi sabiin, mereka adalah orang yang dah keluar daripada agama mereka. Maka mereka kata kami pun dah tinggalkan agama mereka, meluk agama Rasul yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sabakna. Maka Abdul Rahman kata jangan bunuh mereka. Khalid tak faham perkataan sabakna. Abdul Rahman kata jangan bunuh mereka, mereka dah serah diri, tak boleh serang mereka. Tapi Khalid bin Walid kata, Rasulullah kata kalau mereka perangi kamu, perangi mereka. Abdul Rahman kata tak boleh, Rasulullah SAW larang daripada menyerang orang yang dah masuk Islam. Tapi Khalid ketika itu baru masuk Islam, kefahaman dia berbeza dengan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf adalah sahabat yang bersama dengan Rasulullah daripada awal lagi. Itulah Nabi kata, kan, nanti saya cerita. Lepas tu Khalid bin Walid pun bunuh beberapa. Abdul Rahman kata kau nak pergilah, aku tak akan serang mereka. Dan bila balik ke Rasulullah ke Madinah, mereka berdua cerita kepada Rasulullah. Abdul Rahman bin Auf cerita, kata aku dah bagi tahu dia, mereka dah terima, mereka dah surrender, tapi dia serang juga mereka. Dia kata kepada Abdul Rahman bin Auf, dia kata kau tahu tak siapa aku bunuh tu? Sebelum kau nak mengadu kepada Rasulullah, kau tahu tak siapa aku bunuh? Dia yang bunuh salah seorang daripada keluarga kau. Sebab tu aku bunuh dia. Engkau sepatutnya berterima kasih kepada aku. Kau mengadu depan Nabi, dia cakap. Nabi kata la tasubbu ashabi, jangan kau menghina, jangan kau mencela sahabatku. Nabi kata kepada Khalid, jangan mencela Abdul Rahman bin Auf. Bayangkan, ini Nabi punya. Nanti saya kata kenapa.
Sebab Abdul Rahman bin Auf punya kedudukan sangat tinggi. Dia masuk Islam bersama dengan Rasulullah pada awal. Khalid bin Walid bukan kurang, dia muhajir yang terakhir. Tapi Nabi nak bagi tahu apa yang Abdul Rahman cakap tu betul. Sebab tu yang kau dengar apa dia cakap. Lepas tu Nabi kata, Allahumma inni bari, sesungguhnya ya Allah aku bebas daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Dia buat dengan silap fahaman dia. Kemudian Nabi SAW kata kepada Khalid, wahai Khalid, kalaulah sahabatku ini, kalaulah kamu belanjakan harta sebanyak gunung Uhud pun tak sama dengan harta yang mereka belanjakan segenggam di jalan Allah bersama dengan aku dulu. Maksudnya mereka wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sangat pelajaran yang kita dapat daripada peristiwa ini sebenarnya. Tapi sebab tu kalau kita nak belajar sirah ni, saya selalu sarankan belajar komplit sirah. Kalau tidak kita akan timbul banyak salah faham. Di sini kita bukan nak menjatuhkan kedudukan Khalid. Di sini kita nak ambil pelajaran. Khalid masa tu baru masuk Islam, dia tak tahu Saba'ana maksud apa, dan dia buat itu untuk balas dendam kepada Abdul Rahman bin Auf. Dia kata mesti Abdul Rahman gembira punya, aku bunuh orang yang bunuh keluarga ni saja, bukan aku bunuh semua. Sebab aku tahu kau tak dapat balas dendam selama ni. Tapi Nabi kata itu ke isu peribadi kita tak ambil kira lagi selepas kita masuk Islam. Kita tak bunuh lagi orang lain yang mana telah bunuh dah habis semua. Cerita sekali tak nak bunuh, pembunuhan kita tak mau lagi. Yang kita bertindak sekarang ni adalah untuk jihad, untuk menegakkan agama Allah saja. Kalau mereka surrender, serah diri, terima mereka dan jangan bunuh mereka lagi. Sebab tu Nabi kata apa yang Abdul Rahman bin Auf buat inilah betul. Banyak lagi peristiwa, banyak lagi peristiwa yang kita belajar daripada kita pun pelik bagaimana mereka punya kesabaran yang begitu tinggi sekali di depan musuh Allah. Bila isu dengan peribadi mereka kata kalau macam tu kau nak bunuh, aku bunuh lah. Nabi SAW ajar mereka, kata jangan kau balas dendam dengan apa yang mereka lakukan kepada kamu, tapi kalau kerana agama Allah, Abu Bakar Siddiq kata ayan qusuddina wa ana hayy, tak mungkin agama berkurangan aku masih hidup. Ini para sahabat punya semangat. Siapa ajar mereka? Rasulullah SAW. Semua yang menghina Nabi, halau Nabi, kutuk Nabi, semua ni Nabi maafkan bila Fatah Makkah. Semua Nabi SAW maafkan. Sahabat buat salah dalam peperangan Uhud pun Nabi maafkan. Kata maafkan, fa'fu anhum. Allah kata maafkanlah mereka. Nabi maafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kita, saya sendirilah saya katakan nak capai perkara itu susah. Sebab tu kena belajar sampailah satu hari nanti. Dan inilah yang paling hebat yang satu orang boleh ada dalam kehidupan dia. Nabi sendiri kata, Nabi kata seorang yang berakhlak mulia, kedudukan dia lebih tinggi daripada seorang yang tak pernah tinggal solat tahajud seumur hidup. Tapi akhlak dia mulia, dia lebih tinggi. Tapi dengan syarat dia beriman. Tak ada iman, tak ada apa value. Dengan syarat iman. Tak ada iman, tak ada apa-apa. Maafkan. Kita dah buat semua, dah pukul, semua dah hentam kan, dah semua dah tendang, dah maki, okeylah aku maafkan kau. Apa ni maafkan? Kau nak maafkan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maafkan. Inilah yang kita belajar. Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, alaiki birrifq, berlembutlah dengan mereka, berlembutlah. Dan dengan inilah akan tersebarnya agama yang dibawa oleh aku, bukan dengan kekerasan. Sebab itu sahabat perang untuk agama saja, bukan kerana personal matter mereka, tak ada. Sebab itu hebatnya daripada sini Khalid bin Walid dapat didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah dia menjadi yang kita dengar, wira yang kita kenal. Kerana lepas ni dia tak pernah lagi buat apa-apa keputusan kecuali perkara itu tak melibatkan peribadi dia, agama saja dia tak depan. Peribadi orang lain pun tak ada, kata untuk agama saja. Perang untuk Allah saja. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala telah bentuk seorang seperti Khalid bin Walid, itu Saifullah, pedang Allah. Kerana bila dia dah jadi ketua komando kan, yang dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu anhu panggil balik, Umar lantik, Umar gantikan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah pun dia tak cakap satu patah pun. Umar panggil dia balik pun dia balik je. Sebab apa? Dia kata kami ni bukannya untuk kedudukan, kami pergi untuk agama Allah sahaja. Kalau jihad kita untuk kedudukan kan, untuk diri kita, untuk maruah kita, saman malu, saman itu, saman ini kan, kehidupan kita akan habis, kita tak akan berjaya beramal dengan apa yang Nabi SAW ajar. Benda tu berat, tapi kena buat.
Sampai bila sampai mati lah, buat sikit. Tak payah cerita dengan semua orang. Kalau orang lain tahu, nanti orang ni kata apalah kau kan, kau sepatutnya saman jadi apalah kau, sepatutnya kau buat ni, kau boleh rampas balik. Sampai bila tuan-tuan? Nabi kata, kau maafkan hak aku, doa untuk kamu syurga, dapat mahligai di syurga. Siapa yang maafkan hak dia sendiri, maksudnya dia ada hak ke atas tu, dia maafkan. Ini sahabat buat, sahabat kata okey, ambil. Sahabat bagi lagi, nak tambah lagi, ambil lagi. Perkara inilah yang kita belajar daripada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita bagaimana kita sepatutnya maafkan mereka, walaupun yang mereka berikan kepada kita adalah keburukan, kita balas dengan. Tapi kalau mereka menentang agama kita, maka kita tak boleh duduk diam, sebab agama itu adalah amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tapi kalau menentang peribadi kita, kau nak cakap apa, aku cakap lah, itu masalah engkau, aku akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali radhiyallahu an dibunuh oleh Abdul Rahman ibni Muljam. Semua dah tahu dah, kata dia datang dengan preparation untuk bunuh Sayyidina Ali. Dah tahu, diorang tahu. Diorang datang jumpa Sayyidina Ali, kata Abdul Rahman nampak lain macam ni, nak bunuh kau. Dia bukan tahu masa tu lagi. Nabi dah bagi tahu dah, kau pergi Kufah, nanti orang akan bunuh kau ke sana. Masa nak pergi Kufah, Sayyidina Hasan kata, jangan pergi wahai ayah, mereka nak bunuh kau. Ali kata, saya tahu, sebab Nabi dah bagi tahu dah, aku pergi sana baru mereka akan bunuh aku. Tapi kata, aku kena pergi. Bila Abdul Rahman bin Muljam serang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika solat subuh, mereka buat serangan 3 serentak. Serang Amr bin As, serang Muawiyah bin Abi Sufyan, dan serang Ali bin Abi Talib di tempat lain-lain. Seorang di Mesir, seorang di Damsyik, seorang di Kufah. Ali radhiyallahu anhu di Kufah pada masa yang sama, masa subuh yang sama. Tapi yang dua lain terselamat. Muawiyah lawan balik, tersilap saya, ataupun Amr bin As lawan balik Muawiyah. Dia tak datang solat subuh itu sebab sakit. Sayyidina Ali yang hadir, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diserang. Dia terus serang kepala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bila terbelah kepala Sayyidina Ali, mereka datang cepat-cepat, mereka cuba untuk selamatkan Sayyidina Ali dan nak tangkap. Mereka berjaya tangkap Abdul Rahman bin Muljam ni. Abdul Rahman bin Muljam ketawa dan dia kata, kau tak boleh buat apa-apa dah. Kata, aku dah rendam pedang aku ni 1 bulan dalam racun. Kata, tak boleh buat apa dah. Kata, dia orang Islam, tapi dia kata, dia orang punya kefahaman telah salah ketika itu. Sebab itulah kata kadang kefahaman kita boleh jadi salah bila mana kita mula ikut akal kita. Ikut akal kita. Kita ada syariat untuk kita ikut, jangan ikut akal. Walaupun kita rasa perkara syariat ni berlawanan dengan akal, kata saya tak, I cannot brain, kata you don't brain, kata just follow. Syariat kata ikut saja, finally akan dapat kejayaan. Mereka dah mula ikut akal mereka, tak ikut syariat lagi. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, mereka nak bunuh Abdul Rahman. Sayyidina Ali kata, bagi dia minum air sejuk, suruh dia duduk, sebab dia dah salah faham tu. Dan kalau aku hidup lagi, aku akan tengok apa aku nak buat dengan dia. Kalau aku dah mati, kalau boleh maafkan dia, kalau tak boleh pancung dia sekali pancungan dan jangan sakitkan dia. Begitu sekali. Sebab apa? Mereka nak ganjaran di sisi Allah, tak boleh balas keburukan. Walaupun sini had boleh, dah boleh hudud, jatuhkan hudud dah, qisas. Anna an-nafsa bin-nafs, wal-'ayna bil-'ain, wal-anfa bil-anf, wal-udhun bil-udhun, semua boleh dah, boleh. Letak kepala dia balik atas apa yang dia buat. Tapi Sayyidina Ali kata, tak, saya nak ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak tu saja sebenarnya, mereka nak tu saja. Sebab tu dia kata, tak apa, dia kata kau risau apa, aku nak mati, aku kembali kepada Allah. Dan dia maafkan. Kerana apa? Mereka ni adalah anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belajar daripada Rasulullah sendiri. Kita dah sampai zaman yang kita rasa ini orang lemah yang tak nak lawan. Orang yang lemah lah dia lawan. Orang kuat ni dia kata, alah, buat apa aku nak lawan dengan orang lemah, dia kata. Ada satu orang pahlawan besar, bodybuilder, dia kata, dia jalan dekat pasar, berlaku pertengkaran antara dia dengan seorang seorang owner gerai. Cerita lah. Jadi owner gerai tu bengang, dia angkat besi berat, dia pukul kepala orang pahlawan tu ataupun bodybuilder tu sampai berdarah. Bodybuilder tu dia ikat pakai kain kepala dia, dia jalan. Orang pergi kata, apalah engkau ingatkan berani sangat kan, konon pergi gym. Kata, orang tu pukul engkau pergi macam tu je. Dia kata apa? Dia kata, bukan. Dia kata, aku malu nak pukul orang yang lemah daripada aku.
Sepatutnya kita orang yang kuat ni, dia tak balas, dia kata tak apalah, dia kata biarlah kau menang, tak apalah. Tapi orang yang lemah ni nak tunjuk, wah, dia kata aku lagi kuat, kau tahu kan. Dah sekali dia sepak, dia jatuh, dia patah kaki, dia tumbuk, dia patah tangan kan. Kuatlah sangat. Tak ada kebaikan pun dalam pergaduhan. Bahkan sentiasa memaafkan ni akan promote diri kita. Seperti Nabi katakan, al-halimu an yakuna nabiyya, seorang yang memaafkan orang lain ni, kedudukan dia akan naik sedikit lagi nak sampai kepada kedudukan seorang nabi. Tapi susahlah. Betul tak? Susah. Tapi sekurang-kurangnya jangan balas keburukan dengan keburukan. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Diam saja. Orang tu buat buruk dengan kita pun jangan balas keburukan, tak apa. Kan, takkanlah kita orang tu bunuh kan, oh tak apalah kau bunuh je adik saya, kakak saya, mak saya, tak apa, saya pergi, saya peluk kamu kan. Dia kata tak apalah. Seperti mana Nabi kata kepada Wahsy, jangan tunjuk muka engkau kepada aku, itu saja. Jangan tunjuk lagi wajah engkau kepada aku, pergi. Soalnya Nabi bukan kata lepas ni kita berkawan dulu. Benda tu menyakitkan hati Nabi. Manusia kan, dia ada feeling. InsyaAllah dah masuk waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita. Belajarlah. Saya teringat banyak lagi yang boleh nak kita sambung hari ini, tapi insyaAllah kita sambung bulan depan. Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tauladan untuk kita, uswatun hasanah. Dan mudah-mudahan kita juga mendapat akhlak yang mulia seperti Rasulullah dan para sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah redha dengan kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.